طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما موعى القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita berada pada pagi yang barakah ini, meneruskan lagi siri pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kita berhenti pada muka surat yang ke-290 cetakan Dubai pada kata muallif wa ma'nal muqaffa. Maka masih dalam menceritakan tentang nama-nama atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wa ma'na al-muqaffa ma'na al-aqib. Makna muqaffa itu Rasulullah al-muqaffa, yang mengakhiri, yang menutup, ialah dengan makna akib juga, yang datang kemudian. Wa amma nabiyur rahmah wat taubati wal marhamah war rahah. Adapun gelaran Nabi ar-Rahmah, Nabi ar-Rahmah, Nabi taubah, Nabi marhamah, yang kasih sayang, ar-rahah. Faqad qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa kama wasafahu bi annahu yuzakkihim, bagaimana Allah Taala menyifatkan baginda Nabi juga menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar mereka alkitab dan hikmah, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Rasulullah menghidayatkan, menunjukkan jalan kepada jalan yang lurus. Wa bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulullah ini sangat kasih dan sangat sayang kepada orang-orang beriman. Wa qala fi sifati ummatihi, dan Allah Taala menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ini sifat ini Allah Taala nyatakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa umat Nabi ini ummatun marhumah, umat yang disayangi atau mendapat rahmat. Wa qala Allah Taala fihim wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Mereka berwasiat dengan kesabaran dan mereka berwasiat dengan marhamah, rahmat. Apa maksud? Ayyarhamu ba'duhum ba'da. Mereka merahmat dan juga berkasih sayang sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Faba'athahu sallallahu alaihi wasallam rabbuhu ta'ala rahmatan li ummati. Maka baginda Nabi itu dibangkitkan oleh Tuhannya sebagai rahmat bagi umatnya. Wa rahmatan lil alamin, dan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Wa rahiman bihim, dan sebagai yang kasih, yang sayang dengan mereka. Wa mutarahiman, dan sebagai orang yang sangat menyayangi. Wa mustaghfiran, dan meminta keampunan bagi umatnya. Wa ja'ala ummatahu marhumah, dan dijadikan umat baginda itu umat yang dikasihi dan mendapat kerahmatan. Wa wasafaha birrahmah, dan disifatkan dengan umat Nabi ini dengan umat rahmah. Wa amaraha bitarahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya supaya berkasih sayang. Wa athna alaihim, dan memuji di atas perbuatan itu. Faqala, Nabi SAW sebut dalam hadis, innallaha yuhibbu min ibadihi ar-ruhamaa. Sesungguhnya Allah kasih di kalangan hamba-Nya itu ar-ruhama, orang yang ada sifat belas kasihan. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda lagi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang ni Allah Ta'ala akan kasih kepadanya.
irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Satu riwayat yarhamukum. Dan maka kasih dan bersifat lemah lembut dan juga kasihlah kamu kepada makhluk-makhluk Allah di bumi ini, nescaya akan kasih kepada kamu makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Wa amma riwayatu Nabiyil Malhamah, adapun riwayat yang datang mengatakan Nabi ini Nabi Al-Malhamah. Rasulullah ini digelar sebagai Nabi Al-Malhamah, Nabi perang. Ni apa maksud? Isyaratun fa isyaratun ila ma bu'itha bihi minal qital. Mengisyaratkan tentang apa yang dibangkitkan dengan Nabi itu daripada peperangan. Nabi ini dalam hidupnya berlaku banyak peperangan, Nabi masuk sekali. Wasaif, dan berlaku ialah saif ni perang jugalah sallallahu alaihi wasallam, wahya sahihah, dan itu juga riwayat tersebut riwayat yang sahih. Wa an Hudzaifah mithlu hadis Abi Musa, dan daripada Huzaifah seumpama hadis Abi Musa. Wa fihi wa nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa nabiyyul malahim. Dalam itu disebut gelaran Nabi ini sebagai Nabi rahmat, Nabi taubat, dan juga Nabi malahim. Malahim tu makna perang jugalah. Wa rawa al-Harbi fi hadithihi alaihi salam annahu sallallahu alaihi wasallam qala atani malakun, datang kepadaku seorang malaikat, faqala li anta kutham. Lalu malaikat tu berkata, anta kutham, engkau ni kutham. Kutham apa ni? Mujtami'un, yang menghimpun. Yang menghimpun. Qala wal kuthamu al-jami'u lil khair, yang menghimpunkan bagi kebaikan. Ini daripada kutham ini daripada nama yang ada pada kitab sebelum diturunkan Quran. Mana ahli kitab ni dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab terdahulu menyifatkan Nabi ni dengan ataupun memberi nama Nabi sebagai kutham pada lurah mereka lah. Lurah kitab-kitab terdahulu itu yang pada bahasa Arab ni memberi makna al-jami' lil khair, yang menghimpunkan kepada kebaikan. Wa hadha ismun huwa fi ahli baitihi alaihi salam ma'lum, dan nama ini di sisi ahli bait Nabi, ahli keluarga Nabi maklum bahawa Rasulullah ini digelar dalam kitab-kitab terdahulu ini dengan nama Kutham. Wa qad ja'at min alqabihi, telah datang pada gelaran Nabi SAW wa simatihi, dan sifat baginda fil Quran, dalam Quran, iddatun kathiratun, bilangan yang banyak. Siwa ma dzakarna, lain daripada apa yang kami telah sebut dahulu. Jadi ada lagi lah sifat-sifat lain yang ada disebut dalam Quran. Kan nur, sebagai cahaya, wasiraj al-munir, cahaya yang menerangi, wal munzir, pemberi peringatan, an-nadhir, juga pemberi peringatan, wal mubashir, wal bashir, yang memberi khabar gembira, yang menggembirakan, wasyahid, wasyahid, yang menyaksikan, yang menjadi saksi, wal haqqil mubin, kebenaran yang nyata, khatamin nabiyyin, penutup segala nabi, war raufur rahim, yang sangat kasih, yang sangat rahmat, yang sangat belas kasihan, al amin, yang sangat amanah, wa qadama sidqin, yang telah teguh ataupun yang mendahulukan kebenaran pada sifat benar itu, wa rahmatul alamin, rahmat kepada alam, wa ni'matillah, nikmat Allah, wal urwatil wuthqa, tali yang teguh, was siratil mustaqim, jalan yang lurus, wan najmi tsaqib, bintang yang cemerlang ataupun bintang yang terang, wal karim, dan juga mulia, wan nabiyil ummi, nabi yang ummi, wa da'i Allah, da'i yang menyeru kepada Allah, fi awsafin kathiratin, pada sifat-sifat yang banyak, wasimatin jalilatin, dan pada ciri-ciri yang begitu mulia. Wajara minha fi kutubillahil mutaqaddimah, dan berlaku daripada nama-nama gelaran itu dalam kitab Allah Ta'ala yang terdahulu, wa kutubi anbiya'i, dan kitab para nabi, wa ahadithi rasulihi, dan hadis buah bicara percakapan para rasulnya itu, wa itlaq ummah jumlatun syafiyah, jara jumlatun syafiyah, itu jadi fa'il bagi jara. Banyak sangatlah makna disifatkan sifat-sifat Nabi ini atau sifat tentang umat Nabi ini tertulis atau dicatatkan pada kitab-kitab
para nabi yang terdahulu. Katasmiyatihi bil Mustafa, seperti menamakan Nabi dengan Al-Mustafa yang terpilih, wal Mujtaba juga yang terpilih, Abil Qasim, wal Habib, wa Rasuli Rabbil Alamin, wa Syafi'il Musyaffa' yang memberi syafaat, yang diterima syafaat, wal Muttaqi yang bertakwa, wal Muslih, al-Wattahir yang mengislahkan, yang membuat pengislahan, pembaikan, At-Tahir yang suci, wal Muhaimin, was-Sadiqi, wal Masduqi, wal Hadi, was-Sayyidi, waladi Adam. Ini semua sifat-sifat yang ada datang berkaitan dengan Nabi SAW. Wa Sayyidil Mursalin, wa Imamil Muttaqin, wa Qaidil Ghurril Muhajjalin. Qaid Ghurril Muhajjalin ialah ketua bagi orang-orang yang bercahaya anggota-anggotanya. Wa Habibillahi wa Khalilir Rahman, kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Wa Habibi Haudi, wa Sahibil Haudi, Tuan punya kolam Al-Maurud, kolam yang didatangi. Wa Syafa'ati, punya syafaat. Wal Maqamil Mahmud, maqam yang terpuji. Wa Sahibil Wasilah, dan orang yang mempunyai wasilah. Wal Fadilah, dan kemuliaan. Wal Darajah Ar-Rafi'ah, darjat yang tinggi. Wa Sahibit Taj, yang mempunyai kepada mahkota. Wal Mi'raj, Sahibil Mi'raj, punya Mi'raj. Wal Liwa, bendera. Wal Qadib, Qadib ini pedang. Wa Rakibil Buraq, dan yang menunggang burak. Wan Naqah, yang menunggang kepada unta. Wan Najib, yang bijaksana. Sahibil Hujjati was Sultan, mempunyai hujjah dan juga kekuatan. Wa Khatam, penutup. Wal Alamah, tanda. Wal Burhan, sebagai bukti. Wa Sahibil Hirawah, Hirawah ni makna asa, tongkat. Kerana Nabi SAW ni, baginda Nabi banyak menggunakan tongkat, berjalan dengan tongkat. Wa Na'lai, dan Sahibun Na'lai, mempunyai dua sepatu. Jadi ini gelaran yang ada dalam, sama ada dalam kitab-kitab terdahulu ataupun hadis Nabi SAW. Ahadith Rasulihi, hadis Nabi SAW. Wa min asma'ihi fil kutub, dan antara nama Nabi yang ada dalam kitab-kitab ialah Al-Mutawakkil, yang bertawakal, yang menyerahkan urusannya. Wal Mukhtar, yang terpilih. Wal Muqimus Sunnah, yang menegakkan sunnah. Wal Muqaddah, yang disucikan. Wa Ruhul Qudus, ruh yang suci. Wa Ruhul Haqqi, wa huwa ma'nal bariqlit, atau baraklit fil Injil. Dalam kitab Injil disebut Nabi itu dengan nama Bariqlit ataupun Fariqlit dalam riwayat lain. Fariqlit itu sifat ataupun nama Nabi, sifat Nabi yang tertulis dalam Injil. Apa maksud? Wa qala Tha'labun Bariqlit alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Dengan makna yang orang yang membahagikan atau membezakan antara hak dan juga batil. Wa min asma'ihi fil kutubis salifah, antara nama Nabi yang terdapat dalam kitab yang terdahulu. Mad, makna apa? Tayyib, baik. Hamma taya, hamma taya, dengan maksud apa? Yang menjaga kehormatan, yang menjaga al-haram, apa yang Allah Ta'ala larang. Al-Khatam, yang menutup. Al-Hatim, hakahu Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ni antara pendeta yang Yahudi yang masuk ahli kitab, yang masuk Islam. Qala Tha'labu fal khatim, itu apa maksud? Alladhi khatamallahu bil anbiya, orang yang Allah Ta'ala tutup dengannya para nabi, kenabian. Wal hatim dengan maksud ahsanul anbiya'i khalqan wa khuluqa, sebaik-baik nabi sebab penciptaannya dan akhlaknya. Itu makna hatim. Wa yusamma bis-Siryaniyah, dalam bahasa Siryaniyah. Ini bahasa kitab Injil ni, kitab Injil tulis dengan bahasa Siryaniyah. Nama nabi dalam bahasa tersebut ialah Musyaqqahun. Nama nabi ialah Musyaqqahun. Wa munhaminna, wasmuhu aidan fit tarah Uhaid, wa ruya dhalika an Ibn Sirin.
Wa makna sahibul qadib, dan makna sahibul qadib, qadib ay saif dengan makna pedang. Wa waqa'a dzalika mufassaran fil Injil, dan terdapat itu sebagai penafsiran bagaimana dalam kitab Injil. Qala wa ma'ahu, disebut apa? Sifat Nabi, wa ma'ahu qadibun min hadidin yuqatilu bihi. Nabi akhir zaman ni mempunyai pedang yang Nabi ini berperang dengannya. Wa ummatuhu kadzalik, dan umatnya demikian juga. Yang kita Injil sebut cerita tu. Dia merujuk pada Rasulullah, bukan orang lain. Sebab Nabi Isa dia tidak berperang pada zaman dia tu. Nampak tak? Tidak berlaku peperangan dan dia tidak ada bala tentera. Dia ada hawariyun. Maka sifat ini kena kepada Rasulullah SAW. Wa qad yuhmalu ala annahu al-qadibul al-mamshuk. Dan sebahagian mengatakan boleh ditanggung makna merujuk kepada qadib al-mamshuk. Makna pedang yang panjang yang halus. Alladhi kana yumsikuhu, yang Nabi SAW pegang dia. Nabi SAW pegang dia. Pedang panjang dan juga dakik. Halus dengan maksud apa? Bukan tebal lah. Pedang yang panjang, yang mana huwal an indal khulafa, bersama selepas pada itu diwarisi kepada para khulafa ar-rasyidin. Wa amal hirawah, adapun kalimah hirawah tu allati wusifa biha, yang telah disifatkan Nabi dengan tu, sahibul hirawah ni, fahiya fil lughah, pada bahasa makna al-asa, tongkat. Wa uraha wallahu alam, dan aku berpandangan, wallahu alam, dia kata al-asa al-madhkurah fi hadithil haud, iaitu tongkat yang tersebut dalam hadis berceritakan tentang perihal telaga Nabi. Azudun nasa anhu bi'asaya, dalam tu Nabi sebut yang mana aku akan halau manusia dengan tongkat aku. Jadi ada di kalangan umat Nabi ni yang kena halau, tak dapat pergi minum daripada telaga Nabi. Mereka siapa ni? Ahli-ahli bid'ah yang telah mereka dan juga merosakkan amalan Nabi dan sunnah Nabi setelah Rasulullah wafat. Jadi orang ini malaikat beritahu, mereka halang dulu. Nabi ajak dia untuk minum, tapi malaikat halang. Malaikat beritahu, ini umat kamu yang telah merosak dan merubah agama engkau, ya Muhammad. Lalu Rasulullah pun halau mereka dengan tongkatnya. Itu bahasa al-hirawah itu li ahli Yaman. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada makna tongkat. Wa amma taj, adapun mahkota, fal muradu bihi al-imamah, maksudnya ialah imamah, serban. Walam takun hina idzin illa lil arab, dan ketika itu imamah ini tidak ada menjadi pakaian kecuali kepada bangsa Arab. Wal amaimu tijanul arab, dan disebut bahawa amaim, serban-serban itu ialah tijanul arab. Tijan jamak pada tash, iaitu mahkota orang Arab. Jadi menjadi pakaian kebesaran dan haibah lah orang Arab ni pakai serban. Serban tu yang lilit di kepala, yang lilit di kepala. Wa awsafuhu, dan sifat-sifat Nabi, wa alqabuhu, gelarannya, wa simatuhu, ciri-ciri sifat Nabi fil kutubi kathira, dalam kitab-kitab itu banyak sangat. Wa fima dzakarnahu minha maqna'un, dan pada perkara yang telah kami sebut itu mencukupi, insya-Allah. Wa kanat kunyatuhu al-masyhuratu Abul Qasim, dan gelaran Nabi yang paling masyhur ialah Abul Qasim. Wa ruya an Anasin, diriwayatkan daripada Anas, annahu lamma wulida lahu Ibrahim, apabila diberanakkan bagi Nabi ni Ibrahim, Maryah Al-Qibtiyah memperanakkan, dapat anak namanya Ibrahim. Ja'ahu Jibril datang, faqala lahu assalamu alayka ya Aba Ibrahim. Jibril beri salam kepada Nabi, salam kepada engkau wahai Aba Ibrahim, bapa kepada Ibrahim. Habis. Faslun fi tashrifillahi ta'ala lahu bima sammahu bihi min asma'ihil husna wa wasafahu bihi min sifatihil ula. Fasal pada menyatakan Allah memuliakan Allah Ta'ala bagi Nabi dengan apa yang Allah Ta'ala namakan Nabi. Beri nama Nabi daripada nama-namanya yang mulia, dan Allah Ta'ala sifatkan Nabi dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Jadi sifat Allah dan nama Allah ni Allah Ta'ala pakaikan dan beri juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini
pentingnya apabila kita membaca karangan ataupun tulisan ulama berkaitan bagaimana Rasulullah Ta'ala memuliakan Nabi SAW dengan diberi nama Nabi. Nama-nama Allah itu dipakaikan untuk kepada Nabi juga, dipanggil kepada Nabi juga. Bagaimana sifat Allah itu, Allah Ta'ala sifatkan Nabi SAW juga itu. Ini penting kita akidah, kefahaman akidah yang betul ni. Sebab yang menjadi musibah yang mana kita tak sangka-sangka lah sebenarnya ada juga di kalangan umat Melayu kita ni umat Melayu kita ni berpandangan dan beriktikad bahawa Rasulullah tu Tuhan dah. Rasulullah tu ialah Tuhan yang menyamar. Ini ajaran sesat lah ni. Jadi saya tak perlu sebut nama lah sini. Maklum dah kan ni heboh. Ada yang buat viral video yang mengatakan Allah itu ialah Nabi Muhammad tu Allah dah. Menyifatkan Nabi dengan sifat ketuhanan. Ini satu akidah yang salah dan sangat salah. Kenapa berlakunya begini? Kerana mereka membaca kitab-kitab yang ulama tulis dengan tanpa berguru dan kefahaman yang betul. Baca-baca sendiri, faham-faham sendiri. Lepas tu mula mengeluarkan kefahaman dan natijah yang salah. Akhirnya mereka ajar orang lain. Ini kata Tuhan tu sebenarnya hakikat Muhammadiyah lah dan semua itu tu tak betul. Kena faham bahawa Ar-Rabbu Rabb wal 'abdu 'abd wa hunakal fariq bainal makhluqi wal khaliq. Tuhan tu Tuhan. Hamba tu tetap hamba. Dan di sana ada beza antara makhluk dan juga khaliq. Antara makhluk yang diciptakan dan khaliq pencipta tentu ada beza. Dah apakah sebenarnya dah Tuhan bagi sifat Tuhan kepada Nabi, Tuhan bagi nama Tuhan kepada Nabi, itu atas bentuk tasyrif, memuliakan Nabi. Dan itu pun Allah Ta'ala dalam Quran pun mensifatkan umat Nabi pun ada. Umat-umat Nabi Allah Ta'ala beri sebagai sifat Ar-Rahim contohnya. Sifat-sifat daripada nama Asma'ul Husna ini yang mana disifatkan kepada umat-umat Nabi yang bertakwa. Ar-Ruhama, Ar-Rahim dan seumpamanya. Jadi ini berdasarkan kepada dalam sebut para ulama yang membincang tentang Asma'ul Husna. Nama Tuhan ni dibahagikan kepada beberapa bahagian kategori. Ya, ada nama Tuhan ini litakhalluq, nama Allah supaya kita belajar dan bersifat dengannya. Seperti nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ar-Rahman, apa lagi? Ar-Ra'uf, maha belas kasihan ini, maha menyayangi ini. Kita disuruh takhalluq bi akhlaqir Rahman, mengambil ataupun berakhlak dengan sifat Tuhan, dengan maksud kita juga disuruh untuk berkasih sayang, untuk belas kasihan kepada sesama umat ini. Itu makna litakhalluq. Ada nama Allah litta'alluq, untuk kita sekadar berpegang dan juga kita terikat hati dengannya. Kita tak boleh nak takhalluq, kita tak boleh nak akhlak sebab nama itu khusus bagi Tuhan. Contoh nama Allah. Allah tu, Allah kita tak boleh nak bersifat dengan nama Allah. Ketuhanan, nama Allah tu tak boleh. Nampak tak? Jadi ada nama-nama Allah ni litakhalluq, yang mana kita juga disuruh untuk bersifat dengan sifat Tuhan, dengan makna yang layak dengan hamba lah. Dan ada makna lita'alluq. Ini pentingnya pemahaman akidah yang betul. Jangan kita salah letak. Nabi sebagai hamba Allah, kita letak dia Tuhan sebab ada kefahaman yang silap terhadap akidah. Okey. Qala al-muallif rahimahullah, ma ahra hadzal fasla bi fusulil babil awal. Okay. Alangkah sesuainya fasal ini termasuk daripada fasal-fasal bab pertama. Linkhiratihi fi silki madmuniha, kerana dia termasuk dalam silsilah rantaian kandungannya. Wamtizajihi bi'azmi ma'iniha, dan bercampurnya dengan sumber mata airnya yang
yang elok. Makna dia tu seakan-akan bab ini sesuai fasal ini dia ada kaitan dengan fasal pertama. Tapi kata Qadhi Iyad, lakin lam yashrahillahu sadra, tapi Allah Taala tidak melapangkan hati aku lil hidayati ila istinbatihi, untuk memberi petunjuk pada nak mengistimbatkan fasal ini pada bab pertama. Wala anaral fikra, dan Allah Ta'ala tidak menerangkan fikiran listikhraji jauharihi waltiqatihi, dan tidak Allah Ta'ala terangkan fikiran untuk mengeluarkan permatanya dan mengutipnya illa indal khawdi fil fasli alladhi qablahu, kecuali setelah mengharungi fasal-fasal sebelum itu. Apa nak cakap ni? Dia kata kalau ikut dari segi kesesuaian tajuk, ini sesuai dengan masuk bab pertama. Tapi masa di situ belum Allah Ta'ala lapangkan hati, belum Allah Ta'ala terangkan fikiran untuk dikupas persoalan ni di bab pertama tadi. Kecualilah setelah kita musannif terang bab pertama, seterusnya masuk dalam bab-bab fasal selepas pada itu, setelah lama tu barulah Allah Ta'ala buka hati dia, keluarkan hikmah-hikmah berkaitan dengan bab ini. Fara'aina, maka dia kata, mengapa kami berpandangan an nudhifahu ilaihi, kami tambah, idhafahkan, sambah kepadanya, wa najma'u bihi syamlahu, dan menghimpunkan kemuliaan dia. Fa'lam anna Allah Ta'ala, ketahuilah kamu bahawa Allah Ta'ala khassa kathiran min anbiya'ihi, Allah Ta'ala mengkhususkan banyak, ramai di kalangan para nabinya, bikaramatin, dengan kemuliaan, khala'aha alaihim, ya Allah Ta'ala pakaikan kepada mereka, beri kepada mereka, min asma'ihi, daripada namanya, tasmiyati Ishaq wa Ismail, sebagaimana dinamakan Nabi Ishaq dan Nabi Ismail dengan alim, halim, ada, wa Ibrahim bil halim, Nabi Ibrahim dipanggil sebagai halim. Ni semua dalam Quran. Wa Nuh bisyakur, abdan syakura, wa Isa wa Yahya bil bar, wa Musa bi karim wa qawi, wa Yusuf bi hafizun alim, inni hafizun alim. Itu al-hafiz tu nama Allah, al-alim nama Allah. Itu katanya maqam yang berbeza, maqam al-uluhiyah dengan maqam al-ubudiyah, maqam ketuhanan, maqam kehambaan, berbeza itu. Tuhan tetap Tuhan, makhluk tetap makhluk. Jangan kerana sama pada nama kita pun kata ni dah Tuhan ni. Tak betul tu. Tak betul. Wa Ayyub bisabir, Ayyub digelar dengan sabir, yang sabar. Wa Ismail bisadiqil wa'di, Ismail digelar sebagai sadiqil wa'di. Kama nataqa bidzalikal kitabul aziz, sebagaimana menyebutnya oleh Al-Quran, fi mawadhi'i dzikrihim, pada tempat-tempat disebut nama Nabi tadi. Sallallahu wasallama ala jami'ihim, selawat Allah dan salam ke atas kesemua mereka. Wa faddala Muhammadan nabiyyana sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala melebih dan memuliakan Nabi kita, bi an hallahu minha fi kitabihil aziz, dengan Allah Ta'ala berikan Allah Ta'ala berikan daripada nama-nama itu, gelaran itu dalam kitabnya, wa ala alsinati anbiya'i, dan di atas lidah para nabi, bi'iddatin kathirah, dengan bilangan yang banyak. Ijtama'alana minha jumlatun, dan telah terhimpun bagi kami beberapa himpunan daripada nama-nama gelaran tersebut, ba'da i'malil fikri, setelah kami memfikir, menggunakan fikiran, wa ihdari dzikri, dan menghadirkan ingatan. Idh lam najid man jama'a minha fawqasmain, kerana kami tidak dapati orang yang menghimpunkan daripada nama-nama itu lebih daripada 2 nama, tak ada. Wala man tafarragha fiha li ta'lifi faslain, dan tidak ada orang yang mengkhususkan pada menyebut nama itu pada tulisan 2 fasal ataupun lebih, tidak ada. Maknanya belum aku lihatlah orang pada zaman Qadhi Iyad atau sebelum itu yang mengkhususkan menyebut tentang ni. Wa harrarna minha, dan kami huraikan, kami terangkan daripada nama itu, fi hadzal fasl, pada fasal ini, nahwa 30 isman, hampir 30 nama.
hampir 30 nama. Wala'alla Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala kama alhama ila ma 'allama minha wa haqqaqah, sebagaimana Allah Ta'ala mengilhamkan kepada perkara yang Allah Ta'ala ajar daripadanya dan Allah Ta'ala tahqiqkan, yutimmun ni'ama, moga-moga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat, biibanati ma lam yuzhirhu lana al-an, dengan menjelaskan apa yang belum zahir lagi kepada kita sekarang, wa yaftahu ghalaqahu, dan membuka kunci-kunci penutup-penutupnya. Jadi dia pun kata moga Tuhan beri lagi, buka lagi. Famin asma'ihi ta'ala, antara nama Allah Ta'ala tu Al-Hamid. Wa ma'nahu Mahmud. Hamid tu dengan makna Mahmud. Fa'il dengan makna maf'ul, yang dipuji. Li'annahu hamida nafsah, kerana Allah Ta'ala dia puji diri dia. Wa hamidahu ibaduhu, dan hambanya pujinya. Wa yakunu aidan bimakna al-hamid li nafsihi wa li a'mali ta'ati, dan maka jadi juga makna itu yang memuji dirinya dan memuji amalan-amalan taat. Wa sammallahu an-nabiyya Muhammadan, dan Allah menamakan Nabi Muhammad itu Muhammad. Nabi kita dinamakan Muhammadan. Wa Ahmada, dan Ahmad. Fa Muhammadun bimakna Mahmud, maka Muhammad ni dia juga dengan makna Mahmud. Wa kadza waqa asmuhu fi Zaburi Daud, dan demikianlah ada nama Nabi ni dalam kitab Zabur Nabi Daud. Wa Ahmadu bimakna akbaru man hamida, Ahmad pula memberi makna sebesar-besar orang yang memuji. Wa ajallu man humida, dan semulia-mulia orang yang dipuji. Wa asyara ila nahwi hadza Hassan, dan telah mengisyaratkan kepada makna ini oleh Hassan bin Thabit dengan katanya, wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu, Allah Ta'ala mengambil daripada namanya, keberi kepada Nabi, liyujillahu, supaya memuliakan Nabi. Fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu, empunya arash, Tuhan yang mempunyai arash itu yang terpuji, dia yang mahmud, yang dipuji. Wa hadza Muhammadu, dan ini dia Muhammad juga dengan makna yang dipuji. Wa min asma'ihi ta'ala, dan di antara nama Tuhan juga Ar-Ra'ufu Ar-Rahim, yang sangat belas kasihan, yang sangat pengasih. Wa huma bima'nan mutaqaribin, bimakna mutaqaribin, itu dengan makna yang hampir lebih kurang lah. Wa qad samahu fi kitabi dzalik, dan Allah Ta'ala menamakan Nabi dengan nama tu juga. Faqala bil mu'minina Ra'ufur Rahim, baginda Nabi ni dia sangat belas kasihan dan sayang kepada orang mukmin. Wa min asma'ihi ta'ala al-haqqul mubin, antara nama Tuhan ialah al-haq al-mubin. Wa makna al-haq, makna al-haq ialah al-mawjud, yang wujud. Wal mutahaqqaq amruhu, yang jelas urusannya. Wa kadza al-mubin, begitulah juga makna al-mubin, yang jelas. Ai al-bayyinu amruhu, yang jelas urusannya. Wa ilahiyatuhu, dan jelas ketuhanan dia. Bana wa abana, nak terang apa ni? Bana abana, bimaknan wahid, dengan makna yang sama. Ini sirah fi'il, makna bana, atas wazan bana ataupun abana, itu makna yang satu. Wa yakunu bimakna al-mubayyin, dengan makna yang menerangkan, li ibadihi, kepada hambanya, amra dinihim, urusan agama mereka, wa ma'adihim, dan tempat kembali mereka di akhirat. Wasamman Nabiya sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi kitabih, dan Allah Ta'ala menamakan Rasulullah dengan nama itu juga. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin, sehingga datang kepada kamu kebenaran dan juga rasulun mubin. Allah Ta'ala sifatkan Nabi dengan mubin. Wa qala ta'ala wa qul inni anan nadhirul mubin, katakanlah Muhammad, akulah yang memberi peringatan yang jelas. Wa qala ta'ala qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kepada kamu al-haq daripada Tuhan kamu. Wa qala ta'ala faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, telah mereka mendustakan dengan al-haq ketika datang kepada mereka. Jadi antara yang menafsirkan hak di sini, qila Muhammadun, makna hak ini kena pada Nabi. Wakila Al-Quran, ada ulama yang menafsirkan al-haq ni Al-Quran. Wa ma'nahu hahuna diddul batil, al-haq ini lawan kepada batil.
wal mutahaqqiqu sidquhu wa amruhu, yang benar, yang jelas kebenarannya dan urusannya. Wa huwa bimakna al-awwal, itu dengan makna yang pertama tadilah. Wal mubin tu al-bayyinu amruhu wa risalatuhu, maka nisbah al-mubin bagi Nabi yang jelas urusannya dan juga kerasulannya. Wal mubayyin anillah, dan yang menerangkan daripada Allah, ma ba'athahu bihi, apa yang Tuhan bangkitkan dengannya. Kama qala ta'ala litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau wahai Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa min asma'ihi ta'ala, antara nama-nama nama Allah Ta'ala itu An-Nur. Antara nama Allah Ta'ala juga An-Nur. Wa ma'nahu, apa makna nur itu? Dhun-nur, empunya cahaya. Nur ini makna cahaya. Ini juga salah faham. Ada yang beriktikad, ini golongan sesat lah ni kita kata. Yang iktikad Tuhan tu cahaya. Tuhan itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Dia faham Tuhan tu cahaya. Dia faham Tuhan itu zat, Tuhan itu ialah cahaya. Itu tak betul tu. Sebab apa? Sebab cahaya tu makhluk lagi. Sebab itu penafsiran Al-Quran ni, faham secara zahir ni boleh bawa kepada kesesatan. Sebab itu Imam Sanusi dalam Muqaddimat dia kata, antara usulul kufri wal bid'ah sab'ah, asal atau penyebab ataupun asbab kepada bawa kepada kufur dan bid'ah ni ada 7. Antaranya disebut ialah at-tamassuku bi dhawahirin nususi, pegang dengan zahir nas tanpa membentangkannya dengan qawati' al-aqliyah wal barahin asy-syar'iyyah, tanpa membentangkan kepada hukum akal dan juga nas kaedah-kaedah syarak, tanpa dibentangkan pada kaedah syarak. Pegang secara zahir itu dengan makna itu boleh bawa kepada kufur dan juga bid'ah. Nampak? Maka makna Allah Nur itu ialah Dzun Nur. Allah yang mempunyai ataupun dia yang mencipta, mempunyai cahaya, dengan maksud milik dia cahaya tu. Milik dia cahaya tu. Cahaya yang dia cipta itu, dialah penciptanya. Itu makna dia. Makna di sini berlaku takwil lah pada kalamullah. Makna Al-Quran ini berlaku majaz. Kerana Al-Quran ini bahasa yang tinggi. Kalau kalam manusia itu, al-majaz wal kinayat ini, dia ablagu minas sarih wal haqiqah. Dalam ulama lughah kata, penggunaan majaz dan kinayah ini pada bahasa ialah lebih baligh, lebih sastra, lebih tinggi daripada kita melafazkan dengan cara sarih dan juga dengan cara hakikat. Maka kalau kalam biasa itu berlaku majaz, berlaku kinayah, maka Al-Quran ini standard lebih tinggi pada kalam manusia. Jadi itu penafian berlaku majaz dan juga berlaku kinayah dan seumpama dalam Al-Quran ini bertentangan sangatlah dengan mazhab para jumhur ulama. Okay? Dengan maksud apa? Dzunnu ay khaliquhu, pencipta kepada nur. Au munawwirus samawati wal ard, ataupun yang mencerahkan langit dan bumi, bil anwar, dengan cahaya-cahaya. Allahu nurus samawati wal ard ay munawwirus samawati wal ard, Allah yang mencerahkan langit dan juga bumi. Wa munawwiru qulubil mu'minin bil hidayah, dan yang menerangkan hati orang mukmin dengan hidayah. Wa sammahu nuran, dan Allah Ta'ala namakan Nabi Nur. Faqala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi telah datang kepada kamu semua daripada Allah itu nur, dan juga Quran yang nyata, kitab yang nyata. Okey, kitab Al-Quran, wahyu Allah. Satu lagi, apa maksud nur? Qila Muhammadu. Ulama tafsir kata nur ini ialah Muhammad. Sebab itu Nabi ni disebut dengan nur. Nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil a'yan. Allahumma salli ala nuri Muhammad. Dengan nur Muhammad. Apa maksud nur Muhammad itu? Itu makna idhafat sifat kepada mausuf. Muhammad al-mausufu bin nur sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bahasa Arab ni, kalau golongan yang menafikan selawat-selawat gini, makna Allah miskin fil lughah, yani istilahnya gini, miskin fil lughah. Pada bahasa tu mereka miskin. Miskin maksud apa? Tidak cukup alat
bahasa sehingga mereka faham dengan makna yang tak betul. Sebab itu kita lihat ulama-ulama daripada dulu, selawat-selawat yang mana sebahagian pihak menyatakan bid'ah sesat itu, sebenarnya ulama dulu tak petikai pun sebab mereka faham bahasa Arab. Mereka faham kehendak itu. Okey. Mereka kata sebagai saduz zari'ah, takut orang salah faham. Jadi caranya dengan kita betulkan pemahaman masyarakat, bawa kepada memahamkan kedudukan Rasulullah dan sifat Nabi dengan cara yang betul, bukan dengan cara mengharamkan benda yang dibenarkan. Waqila al-Quran, ada yang mengatakan nu juga Quran. Wa qala fihi wasirajan munira. Pada Nabi ni Tuhan sebut Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Nabi ni disifatkan dengan siraj munir. Siraj ini sifat kepada cahaya matahari. Waja'ala syamsa siraja. Kami jadikan matahari itu siraj. Siraj ini ulama bahasa mengatakan cahaya ad-daw fihi quwwah. Kenapa? Kerana cahaya matahari siraj ini cahayanya sifatnya kuat dan terik. Cahaya matahari ini panas, namakan dengan nama siraj. Munir ini sifat kepada cahaya bulan. Waja'alal qamara nura. Kami jadikan bulan itu cahayanya nur. Nur ni sifatnya dia punya cahaya ad-daw, cahayanya al-barid, cahaya yang sejuk, yang tidak panas, tidak terik, tidak hangat sebagaimana matahari. Jadi bumi kita ini dua cahaya, cahaya matahari ada, cahaya bulan ada. Tapi cahaya matahari ini cahaya daripada dirinya lah. Dengan maksud dia itu zatun musyrik. Dia zat yang bercahaya. Dia satu objek yang bercahaya. Matahari itu. Bulan pula cahayanya bukan asal daripada dia cahaya pantulan. Maka Allah Ta'ala sifatkan Nabi dengan dua-dua bentuk cahaya ini supaya apa? Sebagaimana matahari itu cahayanya cahaya daripada dirinya, tapi cahayanya ada membawa kepanasan, kesakitan. Ialah duduk lama-lama tengah hari jadi sunburn, jadi rosak kulit dan ada bahayanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan Nabi dengan siraj, tapi siraj itu munir. Sebagaimana bulan cahayanya cahaya yang sejuk tidak menyakitkan, maka Nabi ini dia itu siraj, dia itu munir. Dia itu disifatkan dengan cahaya yang asal sebagaimana cahaya matahari siraj, namun cahayanya itu tidak membahayakan, tidak menyebabkan sakit, maka disifatkan juga dengan munir. Nampaknya bagaimana sifat Nabi SAW ini Allah Ta'ala beri sifat dengan sifat yang sempurna. Kesempurnaan sifat manusia. Jadi sirajan munira. Sumya bidzalika, dinamakan Nabi dengan demikian itu liwuduhi amri, kerana jelasnya urusannya, wa bayani nubuwati, dan terangnya kenabiannya, wa tanwiri qulubil mu'minin wal arifin bima ajaa bihi, dan menyinari hati-hati orang mukmin dan orang arif billah dengan apa yang Nabi bawa datang dengannya. Wa min asma'ihi ta'ala, antara nama Nabi Asy-Syahid, Asy-Syahid wa ma'nahu al-alim, yang mengetahui. Waqila, ada mengatakan asy-syahidu ala ibadihi yaumal qiyamah, yang menyaksikan di atas hamba Allah pada hari kiamat. Wa sammahu syahidan. Ini apa ni? Nama Tuhan ini Asy-Syahid itu al-alim, yang mengetahui. Asy-Syahid yang menyaksikan di atas hamba Allah lah. Allah menyaksikan di atas hambanya pada hari kiamat. Wa sammahu syahidan wa syahidan. Dan Allah Ta'ala namakan Nabi ini sebagai syahid dan juga syahid. Faqala inna arsalnaka syahida. Kami utuskan engkau sebagai syahida, saksi. Wa qala ta'ala wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan supaya jadilah Rasul ke atas kamu itu sebagai saksi.
wa huwa bima'na al-awwal, itu sama dengan makna yang pertama. Wa min asma'ihi ta'ala al-karim, antara nama Tuhan juga al-karim yang maha mulia. Apa maknanya? Wa ma'nahu al-kathirul khair, yang banyak kebaikan kebajikannya. Wakila al-mufdil, yang memberi kelebihan. Wakila al-afu, yang memaafkan. Wakila al-ali, yang maha tinggi. Wa fil hadithil marwi fi asma'ihi ta'ala, pada hadis yang diriwayatkan menceritakan nama Tuhan itu al-akram, yang maha mulia. Wa sammahu ta'ala kariman, dan Allah Ta'ala menamakan Nabi dengan karim biqaulihi innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu perkataan Nabi yang mulia, utusan yang mulia. Wakila Muhammad wakila. Siapa Rasul Karim ini? Satu pandangan mengatakan Nabi Muhammad, satu pandangan mengatakan Jibril. Wa qala alaihi salam ana akramu man wulida akramu waladi Adam. Akulah semulia-mulia anak Adam. Wa ma'ani al-ismi sahihatun fi haqqihi. Dan makna nama tersebut sah pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min asma'ihi ta'ala, antara nama Tuhan juga al-azim, yang maha agung, maha besar. Maknanya apa? Wa ma'nahu al-jalilu sya'ni, yang maha mulia urusannya. Kedudukannya, sya'annya, mulia kedudukannya. Allazi kullu syai'in dunah, yang mana selain daripadanya ialah di bawahnya, rendah. Wa qala fin nabi, Allah Ta'ala menyifatkan Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang maha tinggi. Wa waqa'a fi awwali sifrin minat Taurah, dan terdapat pada awal sifrin, awal chapter daripada kitab Taurat ni, an Ismail, ada menceritakan tentang perkataan Nabi Ismail. Nabi Ismail sebut apa? Wasatalidu aziman, kamu akan lahir seorang yang agung. Li ummatin azimah, kamu akan dilahirkan pada anak cucu kamu itu seorang yang agung, bagi umat yang maha agung, umat yang agung. Fahuwa azim, dia itu sendiri agung. Wa ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang agung. Wa min asma'ihi ta'ala, antara nama Tuhan ialah al-jabbar. Wa ma'nahu al-muslih, yang mengislahkan, membaiki, yang mengelokkan. Wakila al-qahir, ada mengatakan makna al-qahir, yang menguasai. Wakila al-aliyul azimu sya'n, yang maha tinggi, yang mulia kedudukannya. Wakila al-mutakabbir, ada mengatakan al-mutakabbir, yang maha besar. Sumiyan Nabi SAW, dinamakan Nabi fi kitab Daud, dalam kitab Nabi Daud dinamakan apa? Bijabbar. Nabi Muhammad ni digelar sebagai Al-Jabbar. Faqala, kata dalam tu disebut apa? Taqallad ayyuhal jabbar, pakailah wahai yang maha besar, wahai yang besar, wahai yang agung. Saifaka, pakailah pedang kamu. Taqallad ni maknanya pakai pedang, sarungkan pedang. Istilah maknanya sarungkan pedang. Fa inna namusaka wa syara'i'aka, kerana wahyu dan juga syariat engkau makrunatun bihaibati yaminika, disertai dengan kehebatan kekuatan engkau. Wa ma'nahu fi haqqin Nabi SAW, dan makna pada hak Nabi itu, apa makna jabbar itu? Imma li islahihi al-ummata, kerana dengan makna apa? Dengan makna, kalau Nabi dipanggil jabbar dengan makna Nabi membaiki umatnya, mengelokkan umatnya dengan hidayat dan juga pengajaran. Auli qahrihi a'da, ataupun Nabi ni mengalahkan musuhnya. Auli uluwi manzilatihi 'alal bashar, ataupun kerana tingginya kedudukan Nabi di atas manusia. Wa 'azimi khatarihi, dan besar dan hebatnya kedudukan Nabi ataupun urusan Nabi ini. Wa nafa ta'ala anhu fil Quran jabariyat takabbur, tapi Allah menafikan daripada Nabi itu dalam Al-Quran jabariyat takabbur, kemegahan dan ketakaburan, allati la taliqu bihi, yang tidak layak dengan Nabi. Sebab itu antara makna jabbar kan, tapi makna itu tidak layak dengan Nabi. Maka Allah Ta'ala nafikan. Faqala wa ma anta alaihim bijabbar, dan tidaklah kamu di atas mereka orang beriman itu jabbar, seorang yang takabur. Wa min asma'ihi ta'ala, antara nama Allah ialah al-khabir, yang maha mengetahui.
Wa ma'nahu, maknanya apa? Al-muttali'u bi kunhi syai', yang mengetahui dengan hakikat sesuatu. Al-alimi bi haqiqatihi, tu yang mengetahui hakikatnya. Wa qila ma'nahu uh, al-khabir al-mukhbar, yang diberitahu. Tuhan ini yang memberitahu. Wa qala ta'ala Ar-Rahmanu fasal bihi khabira. Dalam riwayat fasal bihi khabira. Ada kira riwayat baca fasal bihi khabira. Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman. Tuhan itu Ar-Rahman. Fasal atau fas'al bihi khabira. Kamu tanyalah orang yang mengetahui. Qala al-Qadhi Abu Bakar bin Ala, Abu Bakar bin Ala mengatakan al-ma'muru bis-su'ali ghairu nabi, yang disuruh bertanya itu bukan Nabi SAW. Fasal tu, maka hendaklah kamu tu tanya tu. Yang disuruh tanya itu bukan Nabi. Wal mas'ul al-khabir huwal mustafa, tapi yang ditanya, yang mengetahui itu ialah Nabi. Khabira tu maknanya kena kepada Rasulullah lah. Gitu. Nampak? Wa qala ghairuhu, berkata selain daripada Abu Bakar bin Ala, dia kata balis sailun nabi. Ada kata tak, yang bertanya itu, yang disuruh tanya, yakni bertanya itulah Nabi SAW. Wal mas'ul huwa Allah, yang ditanya itu ialah Allah Ta'ala. Fan nabiyyu khabirun, maka Nabi ni di atas dua-dua penafsiran, khabirun bil wajhaini mazkura, itu digelar sebagai khabir, sama ada dia khabir dengan makna mukhbir, ada ataupun dengan makna apa, mukhbar, dengan makna dia yang ditanya ataupun yang kena tanya. Dengan dua-dua penafsiran ni kena kepada Rasulullah SAW. Bil wajhaini madhkuraini. Wa qila li annahu alimun ala ghayati min al-ilmi. Ada mengatakan dinamakan Nabi Khabir ni kerana dia itu sang tahu. Ala ghayati min al-ilm, di atas ghayah min al-ilm, makna tahu yang sungguh-sungguh. Ghayah ni makna penghabisan tahulah. Tahu yang secara hakikat. Bima a'lamahullah, dengan sebab apa yang Tuhan beritahu kepada Nabi. Min maknuni ilmihi, daripada rahsia ilmunya. Wa azimi ma'rifatihi, dan juga besarnya ma'rifatnya. Mukhbirun li ummatihi, yang Nabi memberi pengkhabaran kepada umatnya. Bima adhina lahu fi ilamihim, dengan apa yang diizinkan kepada Nabi untuk memberitahu kepada mereka. Wa min asma'ihi ta'ala, antara nama Tuhan Al-Fattah, yang maha membukakan. Wa ma'nahu al-hakim baina ibadih, makna Fattah ni yang maha bijaksana, yang menghukum di antara hambanya. Au fatihu abwabir rizki war rahmah, ataupun Tuhan yang membukakan pintu rezeki dan pintu rahmat. Wal munghaliku min umurihim alaihim, yang menutup di atas daripada perkara mereka di atas mereka. Au yaftahu qulubahum, atau yang membukakan hati-hati mereka. Wa basairahum, dan mata hati mereka, li ma'rifatil haq, untuk mengetahui kebenaran. Wa yakunu aidan bi makna nasir. Fattah itu dengan makna nasir, penolong. Di qauli ta'ala, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kamu minta pertolongan, maka sungguhnya telah datang kepada engkau, kepada kamu semua pertolongan. Tastaftihu ay tantasiru, jika kamu memohon pertolongan, faqad ja'akumun nasru, maka telah datang kepada kamu pertolongan. Wa qila ma'nahu mubtadi'il fathi wan nasri, yang memulakan pembukaan dan juga kemenangan. Wa sammallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan bil Fatih, dan Allah Ta'ala menamakan Nabi itu dengan Fatih. Fi hadithil Isra, pada hadis Isra al-tawil yang panjang. Min riwayatir Rabi' ibn Anas, daripada Ibn Anas, an Abi Aliyah wa ghairihim, daripada Abi Aliyah dan selainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa fihi min qaulillahi ta'ala, wa ja'altuka fatihan wa khatima, kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai pembuka dan juga penutup. Dalam selawat kita ada nama selawat Fatih kan. Selawat Fatih itu nama sifat Nabi lah tu. Sifat Nabi. Wa fihi min qaulin Nabi SAW, dan dalam riwayat itu daripada perkataan Nabi fi sanaihi ala rabbi, pada pujian Nabi kepada Tuhannya. Wa ta'didi maratibihi, dan membilangkan kedudukannya. Wa rafa'ali zikri, Nabi sebut Allah Ta'ala mengangkat bagiku sebutanku. Wa ja'alani fatihan wa khatimah, Tuhan jadikan aku sebagai pembuka dan penutup. Fayakunul fatihuna bimakna al-hakim, maka di sini Fatih sini dengan makna al-hakim.
yang menentukan, au al-fatihu li abwabir rahmati ala ummah, atau yang membukakan kepada pintu rahmat di atas umatnya, au al-fatihu li basairihim li ma'rifatil haqqi wal imani billah, atau yang membukakan kepada basair, mata hati mereka untuk mengetahui al-haq, Allah, dan juga beriman, mengetahui kebenaran dan beriman dengan Allah. Awin nasiril haq, atau Nabi dengan makna yang menolong, membantu kepada kebenaran. Awil mubtadi' bihidayatil ummah, atau yang memulakan dengan memberi hidayat kepada umat. Awal mubadda' al-muqaddam fil ataupun yang didahulukan, yang diutamakan pada para nabi dan yang menutup kepada para nabi. Wal khatim lahum. Kama qala alaihi salam, sebagaimana berkata Nabi SAW, kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi, aku ialah nabi yang mula-mula pada penciptaan, wa akhirahum fil ba'thi, tapi yang paling lewat, paling akhir dibangkitkan. Wa min asma'ihi ta'ala fil hadis, antara nama Allah Ta'ala datang dalam hadis ialah asy-syakur. Apa makna syakur? Wa maknahu al-musibu 'alal 'amalil qalil, yang sangat bersyukur ni makna yang menganugerahkan, yang membalas di atas amalan sikit. Hambanya buat sikit je amalan tu, Allah Ta'ala balas banyak. Allah Ta'ala asy-syakur dengan makna Tuhan balas dengan banyak. Wakila al-musni 'alal muti'in, ada yang mengatakan syakur itu yang memuji di atas orang yang buat taat. Wa wasafa bidzalika nabiyyu, dan Allah Ta'ala sifatkan dengan syakur ini nabinya. Nuhan alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, faqala innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh itu hamba yang banyak bersyukur. Wa qad wasafa an-nabi wa qad wusifa an-nabi wa qad wasafa an-nabi, betul lah, wa qad wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika nafsah, dan Nabi sendiri menyifatkan kepada dirinya, menyifatkan dirinya sendiri. Nabi kata apa? Afala akunu, tidak bolehkah aku nak menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Nabi sendiri sifatkan diri Nabi sebagai abdan syakura. Ai mu'tarifan bi ni'ami rabbi. Apa maksud syakur? Yang mengiktiraf, yang mengakui dengan nikmat-nikmat Tuhannya. Arifan bi qadri dhalik, yang mengetahui tentang kedudukan dan kadarnya. Muthniyan alaih, yang memuji di atasnya. Mujhidan nafsi fi ziyadati min dhalik, dan memaksa diriku untuk menambah-nambah bersyukur itu. Liqauli ta'ala la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan kamu. Wa min asma'i ta'ala al-alim, antara nama Tuhan ialah al-alim, wal-alam, yang maha mengetahui dan sangat tahu. Wa alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Wa wasafahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil ilmi, dan Allah Ta'ala menyifatkan Nabi dengan ilmu. Wa khassahu bimaziyyati minhu, dan Allah Ta'ala khususkan Nabi dengan ciri-ciri mulia daripadanya. Faqala Ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, kami ajar engkau wahai Muhammad apa yang tidak sebelum ini kamu tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah kemuliaan Tuhan di atas kamu tu amat besar. Wa qala wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dialah yang mengajarkan kamu kitab dan hikmat, dan dia mengajar kamu apa yang tidak kamu tahu. Wa min asma'i ta'ala al-awwal wal akhir, yang mula dan yang akhir. Tengok ini kadang yang jadi silap faham dan juga jadi sesatnya sebahagian apabila mereka melihat bahawa Allah Ta'ala menyifatkan Nabi, memberikan nama Nabi dengan namanya, dia pun letaklah Nabi tu Tuhan dah. Ini berat nanang ni maksud kita. Berat nanang ni. Jadi tak makan samang ni. Orang panggil langgar habis ni. Langgar habis. Sekatan jalan raya ke lampu merah ke, habis langgar ni. Divider ke ni langgar habis ni. Tak kenal hujung pakar. Tak kenal hujung pakar. Tak kenal hamba, tak kenal Tuhan. Al-awwal akhir, yang mula-mula yang akhir. Nisbah Tuhan tu apa maksud? Wa ma'nahu as-sabiqu lil asya' qabla wujudiha, yang mendahului segala perkara sebelum wujudnya. Makna Allah dah ada sebelum ada makhluk. Wal baqi ba'da fana'iha, yang kekal setelah fana'nya makhluk. Allah sahaja yang kekal tinggal setelah makhluk ini semuanya fana' musnah. Wa tahqiquhu annahu laisa lahu awwalun wala akhirun, dan pandangan yang tahqiqnya bahawa
makna al-awwal akhir itu apa dia? Allah tiada mula, tiada akhir. Wujud Tuhan tidak didahului. Dan wujudnya itu tidak diakhiri. Dengan maksud huwal baq, huwal qadimul baqi. Dia yang sedia, yang kekal. Itu maksudnya. Dan nisbah Nabi, nisbah dengan makna yang sesuai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi. Akulah Nabi yang mula-mula pada penciptaan. Makna Rasulullah pun dicipta. Rasulullah makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah. Tapi dia yang mula-mula pada penciptaan. Wa akhirahum fil ba'thi. Tapi yang akhir pada kebangkitan. Wa fusira bihadza qawluhu bihadza qawluhu ta'ala, dan ditafsirkan dengan ini firman Allah Ta'ala, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin, dan ketika kami ambil perjanjian daripada para nabi, dan kami ambil perjanjian daripada engkau dan daripada Nuh. Maka di sini wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Di sini Allah Ta'ala mendahulukan faqaddama Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dahulukan sebut Nabi dulu. Wa qad asyara ila nahwin minhu Umar bin Khattab, dan mengisyaratkan kepada ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wa minhu qawluhu nahnu al-akhiruna sabiqun, antaranya sabda Nabi kata kita ini al-akhiruna, umat yang terakhir. As-sabiqun, tapi yang dahulu pada hari akhirat nanti. Wa qawluhu ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard, aku yang mula-mula yang dibelah bumi, dipecah bumi, bangkit daripada bumi, aku yang mula-mula bangkit. Wa awwalu man yadkhulul jannah, orang yang pertama masuk syurga. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa', orang yang pertama beri syafaat dan diterima syafaat. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan nabi itu penutup para nabi. Wa akhirur rusuli, dan yang akhir bagi rasul itu. Jadi ini sifat ni panjang ni. Kita berhenti pada wa min asma'ihi al-qawi, pada muka surat 300 wa min asma'ihi ta'ala al-qawi. Antara nama Tuhan juga ialah al-qawi. Ada soalan tu tanya, boleh terangkan kenapa nama-nama Nabi SAW lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya tidak begitu. Bukan nama Nabi lebih banyak. Nama Allah lebih banyak. Tapi yang disebut ataupun yang dinyatakan itu secara dalam hadis, lillahi ta'ala, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah, atau mi'atun illa wahidah. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala 99 nama, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang faham, reti dan beriman dengannya, itu makna ahsa, bilang, dengan maksud itulah akan masuk syurga. 99 itu fadilatnya pada hadis tersebut ada fadilat khusus tu. Tapi tidak menafikan dalam hadis lain Nabi sebut, Nabi SAW sebut apa? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fil ilmi ghaibi 'indak. Dalam hadis itu Nabi sebut, aku memohon dengan engkau ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan segala nama yang milik engkau, sammaita bihi nafsak, yang engkau sendiri namakannya, ataupun engkau turunkan dalam kitab engkau, atau engkau ajarkan kepada mana-mana hamba di kalangan hamba engkau, ataupun engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib di sisi engkau. Makna nama Tuhan ni banyak lagi. Jadi 99 itu khusus kerana ada fadilat khusus dalam hadis tersebut. Tidak menafikan nama Tuhan itu banyak. Jadi dah kenapa nama Nabi banyak? Banyak dari segi mana itu? Ini sebahagiannya menghimpunkan, ambil daripada sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut, yang ada dalam hadis. Nabi ni sifat ni. Jadi sebahagian itu penamaan berdasarkan sifat ataupun perbuatan ataupun barang yang milik Nabi. Sahibul Qadib, Sahibul Al-Buraq, ataupun apa perbuatan yang berkait dengan Nabi.
Jadi penamaan dengan penamaan sifat. Jadi adakah nama Nabi lebih banyak daripada nama Allah? Tidaklah. Nama Nabi dia ni terhadlah kepada apa yang disebut atau datang nah itu. Ada pun nama Allah tidak terhad. Tidak terhad, bahkan ada yang terahsia pada kita. Jadi mana banyak benda yang terhad dengan benda yang tidak terhad. Tentulah benda yang tidak terhad lebih banyak. Nampak tak? Okay. Ada soalan lagi? Tak ada ya. Okey, sekadar tu saja untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada keesokan dengan izin Allah Ta'ala. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع